Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid-murid. Selamat bertemu kembali sekali lagi. Okey, dalam kelas kita Bahasa Melayu tahun 4 iaitu unit 15 dengan tajuknya Aku Anak Watan. Okey, hari ini kita akan belajar tata bahasa iaitu ayat tunggal. Ayat tunggal ni awak dah pernah belajar. Setiap tahun awak belajar tentang ayat tunggal. Jadi hari ini kita tengok dulu apakah objektif pembelajaran kita. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini satu sahaja, membina ayat tunggal dengan menyusun perkataan semula. Jadi hari ini kita cuma susun perkataan sahaja. Jadi sebelum kita mula, kita lompat ke pelajaran kita. Okey, saya akan jelaskan dahulu sedikit tentang ayat tunggal. Okey, ayat tunggal. Ayat tunggal ini apa? Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Sebab tu kita dipanggil tunggal, maksudnya satu. Okay, tak kongsi dengan siapa-siapa. Dia ada satu subjek dan satu predikat. Jadi macam apa tu subjek? Apa pula predikat tu? Okey, subjek ni ialah bahagian ayat yang diterangkan ataupun dengan kata lain pelaku. Okey, kenapa? Contohnya pelaku tu orang, haiwan, benda. Okey, untuk subjek ni kita menggunakan kata nama. Okey, kata nama. Okey, kata nama ni banyak. Kita boleh buat kata nama am, kita boleh guna juga kata nama khas. Okey, baik. Nanti kita akan pergi tengok contoh ayat supaya lebih faham. Kemudian apa pula predikat? Predikat ni menerangkan subjek. Jadi apa yang sedang dilakukan subjek ataupun apa perkara yang telah berlaku, sedang berlaku kepada subjek tu, di bahagian predikat inilah yang akan menerangkan kepada kita. Itu adalah maksud predikat. Okey, subjek itu pelaku. Okey, manakala predikat ni menerangkan perbuatan pelaku tadi. Ya. Okey, baik, mari kita teruskan. Contoh ayat tunggal. Ini subjek ni, di bahagian subjek ni semua adalah kata nama ya. Okey, pemuda itu bekerja keras untuk menyara keluarganya. Okey, kalau awak tengok pemuda itu adalah kata nama khas. Okey, maaf. Pemuda itu kata nama pemuda itu. Okey, subjek dia ni lah pelaku. Okey, orang yang melakukan perbuatan tu lah. Okey, apa yang berlaku kepada pelaku ni? Apa yang berlaku kepada pemuda ni? Kenapa dia berada dalam subjek? Okey, sebab dia bekerja keras untuk menyara keluarganya. Jadi predikat ini ceritakan apa yang pemuda ni buat. Okey, itu maksud predikat. Seterusnya, contoh yang kedua. Hadiah ini untuk adik kesayangan saya. Hadiah ni adalah benda Okey, benda. Tak semestinya subjek ni kita letak benda hidup je, tak. Kita boleh juga letak nama benda. Jadi ada kata nama, kata nama. Okey, hadiah ini untuk adik kesayangan saya. Okey, hadiah adalah subjek. Untuk adik kesayangan adalah predikat ataupun penerangan kepada subjek tadi. Okey, jadi hadiah ni untuk siapa? Untuk adik kesayangan saya. Kemudian contoh yang ketiga, pokok jambu itu berbuah lebat. Okey, pokok jambu. Pokok jambu ni adalah tumbuhan. Okey, apa yang berlaku daripada pokok jambu ni? Dia berbuah lebat. Okey, itu contohnya subjek. Inilah contoh ayat tunggal. Okey. Baik. Jelas diterangkan satu je. Okey, kalau awak tengok ada kat sini pemuda. Ada berapa pemuda? Satu je. Okey. Kalau ada kat sini menyara keluarganya, dia cerita tentang satu perkara iaitu pemuda ni bekerja. Sama juga hadiah ni. Hadiah ni satu. Okey. Dibagi kepada seorang adik. Okey, satu-satu. Itu ayat tunggal. Dan awak kena faham, ayat tunggal tak guna kata hubung. Okey, kata hubung tu contohnya macam mana? Kerana, apa, tetapi, atau. Okey, itu adalah contoh kata hubung. Tengok contoh yang seterusnya. Baju Alia sangat cantik. Okey, awak tengok di sini. Baju Alia. Baju tu milik siapa?
Siapa punya baju tu? Baju tu Alia yang punya. Okey, kenapa dengan baju tu? Baju tu sangat cantik. Faham? Okey, awak tengok di sini. Kenapa dekat depan dah memang huruf besar? Betul. Okey, setiap perkataan yang berada di awal ayat mesti huruf besar. Tetapi kenapa Alia ni huruf besar? Kenapa? Sebab Alia adalah nama manusia. Jadi, nama manusia tergolong dalam kata nama khas. Okay, kata nama khas mesti huruf besar. Dan di akhir ayat, di hujung ayat, mesti ada tanda noktah ataupun titik. Dua perkara ni sangat penting dan selalu awak lupa. Okay, rugi. Okay, yang ketiga, kucing putih itu kuat berlari. Okay, kucing putih itu kuat berlari. Dan terakhir, mereka berjalan-jalan di taman. Okey, mesti dia tanya, cikgu, mereka ni ramai, banyak, tapi boleh ke masuk dalam ayat tunggal? Boleh. Okey, mereka, dia cakap tentang satu kumpulan. Mereka berjalan-jalan di taman. Dia bukannya, contohnya subjek ni satu benda je, tak. Okey, dia bercakap tentang satu perkara. Okey, jelas? Baik, mari kita pergi ke pelajaran kita. Okey, sediakan buku teks awak. Buka muka surat 105. Okey, kalau tak ada buku, tak apa. Boleh je rujuk dekat slide saya ni. Kita sama-sama tengok. Okey, baik. Tajuknya kemudahan untuk insan istimewa. Zara dan rakan-rakannya membaca brosur tentang kemudahan untuk insan istimewa. Okey, kemudahan untuk insan istimewa atau lebih kita gelar OKU. Okey, OKU ialah orang kurang keupayaan. Okay, ataupun orang kurang upaya. Okey, apa yang istimewanya tentang orang OKU ni? Mereka sebenarnya orang yang sangat istimewa. Kenapa kita kata istimewa? Kerana walaupun mereka kurang daripada segi fizikal, tapi mereka kuat. Okey, itu adalah salah satu keistimewaan orang istimewa ni. Okey, selalunya lah, okey, kemudahan awam apa yang selalunya awak tengok, yang biasa kita jumpa dekat tepi-tepi jalan. Okey, bila kita datang ke sekolah ataupun kita pergi ke kedai, ke shopping komplek ke, awak sentiasa akan nampak satu kemudahan yang selalu yang lazimnya ada di Malaysia. Apa dia? Selalunya kita tak boleh guna, itu khas untuk mereka. Apa dia? Satu adalah parkir kereta. Parkir kereta ni selalu kita nampak banyak. Tapi adakah digunakan oleh orang-orang OKU ni? Tak, selalunya digunakan oleh orang yang sangat pentingkan diri sendiri. Okay, kalau awak tengok di gambar ni, kotak parkir kereta OKU berwarna biru. Kenapa? Sebab kita dapat bezakan antara parkir kereta dengan kenderaan biasa, orang biasa, dengan orang istimewa ni. Okay, jadi bila kita nampak kotak warna biru ni, tak boleh masuk. Tak boleh. Okay, sebab kita tak dekat OKU. Okay, dan lagi pun kita sihat tubuh badan. Kenapa kita nak guna parkir mereka? Okay, parkir mereka ni lebih besar kerana mereka menggunakan kerusi roda. Okay, jadi kerusi roda tu memang memakan ruang. Okay, mereka perlukan ruang yang besar untuk buka pintu, keluarkan kerusi roda. Jadi kalau mereka guna parkir kereta biasa tu, sempit. Kesian Okay, susah. Jadi kita kena bertimbang rasa. Dan lagi satu, parkir kereta ni diletakkan berhadapan dengan pintu masuk. Kenapa ya? Ni pintu masuk. Kenapa dekat depan pintu masuk? Ya, memudahkan pergerakan mereka. Okey, jadi senang. Keluar kereta, terus masuk ke tempat yang mereka nak tujulah. Okey, asalnya di kawasan shopping komplek dan sebagainya. Okey, jadi ini yang pertama, yang selalu kita nampak. Yang kedua, adalah laluan tanjak. Okey, laluan ni bukannya untuk kita bermain skateboard ke, bermain basikal ke, tak.
Ini adalah laluan khas untuk orang yang berkursi roda ataupun mereka yang ada anak kecil yang bawa troli kanak-kanak lah. Okey. Okey. Ini apa fungsi tanjak ni? Untuk bergerak daripada tempat rendah ke tempat yang tinggi. Okey, sebab mereka tak boleh gunakan tangga kan. Jadi mereka gunakan tanjak. Dua ni adalah kemudahan yang selalu kita nampak. Okey. Baik, mari kita balik ke buku teks kita, surat 105. Okey, di sini awak kena susun ayat. Okey, yang pertama, kemudahan pertama yang Zara baca adalah lift khas. Okey, lift khas. Okey, lift khas ni, lift khas yang berada di dalam gambar ni adalah lift yang terdapat di stesen kereta api. Okey, stesen kereta api. Di stesen kereta api, orang biasa tak boleh guna. Hanya khas untuk mereka sahaja, mereka yang berkursi roda ataupun warga emas lah, atau boleh juga guna, tapi selalunya hanya khas untuk orang kurang upaya. Kerana apa? Di stesen kereta api kita ada banyak platform. Jadi nak bergerak dari satu platform ke platform yang lain sangat nak bergerak daripada satu platform ke platform yang lain, kita perlu guna tangga ataupun eskalator. Jadi mereka tak boleh guna tangga ataupun eskalator, betul. Jadi mereka perlu gunakan lift. Okey. Jadi lift ni memang khas. Kalau awak nak tahu, lift ni tak ada dekat shopping complex tu biasa. Kita pun boleh naik. Tapi lift khas ni hanya terdapat di stesen kereta api ataupun kawasan lapangan terbang, dan sebagainya. Okey, baik. Tengok kat sini. Nombor 1, lift menggunakan khas orang kurang upaya. Ayat ni tidak tersusun. Jadi kalau awak tengok dekat sini, tak ada pun titik nokta. Jadi kita tak tahu yang mana satu ayat yang terakhir. Okey, jadi awak rasa apa ayat yang pertama dia? Orang kurang upaya, nombor 1, menggunakan lift khas. Okey, jadi jawapan dia awak kena ingat sebelum tu. Ini penting sebelum buat huruf besar pada huruf pertama perkataan, mesti tulis huruf besar dan tanda nokta di akhir ayat 2 ni sangat penting, jangan lupa. Okey, jadi orang kurang upaya menggunakan lift khas. Nampak? Yang ini dah memang kata nama khas sebab tu hurufnya besar. Okey, kemudian ada tanda nokta. Okey, yang kedua, khas bergerak memudahkan. OKU lift. Jawapannya lift khas memudahkan OKU bergerak. Okey, nampak tak? Dekat sini lift L dia huruf kecil. Tapi di sini L nya huruf besar. Kenapa? Sebab lift ni berada di hadapan ayat. Okey, jadi dia mesti huruf besar. Dan di belakangnya ada tanda nokta. Okey, kita tengok pula B. Baik, okey. Kita tengok pula soalan yang B, yang kedua. Okey, kemudahan yang kedua ialah tandas OKU. Okey, tandas ni istimewanya sebab mereka berbeza daripada tandas kita. Tandas OKU ni lebih luas. Okey, supaya boleh muat kereta sorong untuk masuk di dalam tandas. Jadi tengok di sini, tandas OKU di pusat beli belah terdapat. Jadi apakah jawapan dia? Awak rasa mana yang pertama? Di pusat beli belah terdapat tandas OKU. Jadi di pusat beli belah, jadi kena tulis huruf besar. Dan daripada huruf pertama, kemudian tanda nokta di ayat yang akhir. Okey, baik, maafkan saya kalau dengar suara bunyi-bunyi tu, biasalah rumah tepi jalan ni. Okey, terdapat tandas OKU di pusat beli belah. Kita dapat T huruf besar. Kenapa? Di depan ayat. Okey, yang pertama. Sebab ini adalah ayat yang perkataan yang pertama. Jadi kena huruf besar. Kemudian titik nokta. Okey, di akhir ayat. Baik. Kemudian yang kedua, tandas sangat selesa tandas ini OKU. Macam pelik je ayat ni kan. Okey, jadi ayat yang betulnya ialah
tandas OKU ini sangat selesa. Sama. Perkataan yang pertama kena huruf besar dan diakhiri dengan tanda noktah. Okey. Kemudian kita tengok pula kemudahan yang ketiga, iaitu kerusi khas. Okey, kerusi khas ni terdapat di dalam LRT. Okey, LRT. Baik. Di dalam awam disediakan kerusi khas OKU pengangkutan. Di dalam bas pun ada juga kerusi khas ni. Dia bukan sejenis kerusi, dia lebih kepada pemegang. Okay, kalau awak tengok gambar tu, itulah dia. Okey, jadi apakah ayat yang betul? Okey. Di dalam pengangkutan awam disediakan kerusi khas OKU. Okey, kemudian yang kedua, kerusi tiang di hadapan pemegang disediakan. Okey, jadi jawapannya ialah tiang pemegang disediakan di hadapan kerusi. Tengok sama. Mula ayat yang pertama, perkataan yang pertama mesti huruf besar. Okey, kemudian terakhir mesti ditutup dengan tanda noktah. Yang terakhir. Okey, ini bukan kerusi khas, maaf kad. Saya terlupa dah tukar. Okey, baik. Mendapat golongan OKU diskaun kad. Okey, kad diskaun ini kad diskaun. Maafkan saya. Okey, bukan kerusi khas. Kad diskaun. Tak muat pula. Okey, kad diskaun. Okey, jadi apakah jawapannya? Okey, golongan OKU mendapat kad diskaun. Mesti huruf besar dan ada titik noktah. Okey, dan terakhir, golongan OKU mendapat 50% diskaun tambang pengangkutan awam. Sama, mesti huruf besar di depan dan tutup dengan tanda noktah. Jadi itu sahaja untuk ayat tunggal. Okey, baik, jelas Okey, sekarang kita masuk ke bahagian tugasan awak. Okay, awak ada 2 tugasan hari ini. Dua-dua gunakan buku yang sama, iaitu buku tata bahasa. Okey, guna buku tata bahasa. Yang pertama, di muka surat 105. Senang je. Jawapan saya dah bagi. Awak cuma salin sahaja. Okey, kemudian yang kedua, 106. Ini awak kena buat sendiri. Okey, boleh. Cara nak buat tolong macam ni. Okey, untuk tugasan yang pertama. Okey, nombor 1. Tulis ayat yang tak tersusun tu dalam bentuk kotak, bawahnya tulis jawapan dan digariskan. Okey, ini nombor 1, nombor 2. Yang ni saya dapat daripada A tadi Okey, A yang ada jawapan dalam buku teks awak. Kemudian nombor 3 ni yang mana? Tengok di bahagian B, ni saya tulis. Ni nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh? Okey, ada 8 soalan untuk awak susun semula ayat tunggal. Susah? Senang. Jawapan saya dah bagi. Okey. Baik. Tugasan yang kedua. Okey, awak kena isi tempat kosong dengan kata majmuk bebas. Okey, ni dia. Muka surat 106 saya dah bagi. Okey, awak tulis dahulu jawapan dia dalam kotak macam ni. Okey, kemudian baru awak tulis soalan. Okey, dah habis salin soalan 1. Selang tulis soalan yang kedua. Jelas? Habis salin soalan kedua, selang tulis soalan yang ketiga dan seterusnya sampailah soalan yang ke-6. 1 sampai 6. Okey, dua-dua salin dalam buku tata bahasa. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan stay safe. Kita jumpa lagi. Bye.